رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Aman. Ya alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini diberi peluang lagi kepada kita untuk semua dalam ilmu. Jadi insya-Allah kita pohon dan harap kepada Allah supaya kita boleh dengar, boleh faham dan betul lagi kita boleh amal, insya-Allah. Ya. Jadi baru ni kita berhenti muka surat 32 bawah lah. Dua baris daripada bawah. Dan setengah daripadanya sauk. Arti sauk apa dia? Kalau kita kata sauk lah. Sauk ni mana tertambak hati. Asin dia tu cinta hati. Mana tertambak hati kepada mendapatkan kekasihnya. Jadi kita tambak hati supaya kita dapat kekasih kita nak. Lah gitu. Itu makna sauk. Tapi di sini dia tujukan kepada kita orang salih di mana jatuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kasih kita kepada Allah Taala itu sebagai kasih. Baru kita kena kasih sebagai kasih sebab Allah Taala tu sangat-sangat baik, sangat-sangat comel, sangat-sangat sempurna, sangat-sangat murah hati, sangat-sangat sayang kepada kita. Jadi apabila keadaan begitu, maka kalau kita tidak kasih kepada Allah Ta'ala sebagai kasih, maknanya tak patutlah kita. Sebab Tuhan ni sangat kasih kepada kita dengan sebenar-benar kasih. Kasih dia bersifat Ar-Rahman. Dia bagi semua benda lah muka bumi ni. Sama ada kepada Islam atau kafir, pada siapa saja. Dia tak kira bangsa, tak kira berapa, tak kira agama, tak kira berapa. Yang dia bagi semua sebagai tanda Rahman dia, kasih dia kepada kita. Dan hak penting lagi kepada kita mukmin, sifat Rahim Tuhan, sifat sayang Tuhan kepada kita di negeri akhirat datang. Hak ni dia bagi dah kepada orang kafir, dia bagi kepada orang kafirnya sifat qahar, iaitu sifat kekerasan, tetapi bagi kita orang Islam, kita akan dapat sifat Rahim Allah Ta'ala. Jadi kesiaplah dia kepada kita tu berterusan sehinggalah kita sampai ke tempat yang diletak oleh Allah Ta'ala mana-manalah, sama ada surga ataupun neraka dulu ke. Tapi kita minta supaya kita ni dimasukkan tempat yang eloklah, tempat yang senang, iaitu syurga, insya-Allah. Habis. Dan semua daripadanya daripada kasih tu juga nama dia muhabbah. Muhabbah ni juga makna perasaan cenderung kasih kita untuk mendapatkan keelokan. Jadi kalau kita muhabbah ni, kita kasih tu kerana kita nampak comel. Kita nampak comel, kita nampak lawa apa, kita nampak maknanya habis-habis comel atau dipanggil jamil. Jadi jamil Allah Ta'ala tu Tuhan jatuh kepada mata hati kita yang menyebabkan kita ni cenderung hati kepada Allah sepanjang masa. Duk cerita-cerita
duk tengok-tengok Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sifat yang ada pada kita tu yang disebut sebagai muqarrabin, sifat yang kita hampir di Allah Ta'ala, sifat musyahidin, maknanya sifat mata hati kita memandang kepada Allah Ta'ala, sentiasa pada setiap waktu. Kalau ada sifat mahabbah tadi, lagu tu. Dan setengah daripadanya hak lain pula istilah ni hal. Hal ni ialah keadaan ataupun sifat Allah Ta'ala yang didatangkan kepada kita. Hal bagi Allah Ta'ala itu kita panggil sifat, iaitu barang yang didatangkan atas hati orang yang saleh itu daripada suka dan duka. Jadi kalau ada hal, dia ada kadang-kadang suka, ada kadang-kadang duka. Tetapi kepada orang hakikat, dia tidak nampak yang duka. Sentiasa dia suka kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dia nampak semua yang Tuhan bagi itu patut, comel, dia pada dengan kita. Maka syukur kita tu pada setiap masa. Sebab Tuhan kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur akan nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat kepada kita. Tetapi kalau kita kufur, kita engkar, tak ingat, tak syukur dengan Allah Ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab yang amat pedih menanti kita. Sebab tu lagu-lagu mana kita ni kena sentiasa syukur kepada Allah Ta'ala. Semua tu jatuh kepada kita, yang kita kata baik ke buruk ke, kita kata baik buruk, tetapi bagi Tuhan comel belaka. Dia letak kita tu comel, pada patut dah, mana sesuai dah. Dia paling molek dah diletak kepada kita tu, walaupun kita pandai benda tu tak molek. Tu kedudukan kita orang hakikat, kena sentiasa cari, sentiasa menilik, sentiasa memerhati supaya gapo hang Tuhan tajalli kepada kita tu benda yang molek belaka, benda yang sempurna belaka, benda yang kita nak belaka. Jadi biar Tuhan ni tukar hati kita ni daripada kita taksir kepada kita nak apa yang diqadakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Atau haibah jika pergi datang tiada tetap dengan tiada perbuatannya, maknanya sekali timbul sekali tidak. Apabila kita hebat ni, sekali timbul sekali tidak. Tengok perbuatan, tengok makhluk, nampak Tuhan. Tengok sesuatu, gapo nampak Tuhan. Jadi gapo yang berlaku kepada makhluk ni, kita nampak hanya perbuatan Allah Ta'ala. Dan tiada dia nampak orang kata usaha, dia nampak juga. Sebab usaha itu terbit daripada ilham, dan ilham itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebetulnya dinamakan hal dia. Dan kekalnya, maka jadilah tabiatnya. Jadi kalau benda itu tetap pada kita, boleh tetap siap memandang Allah Ta'ala, maka jadi lagi. Apabila jadi tabiat, kita lagu tu, kita pun bermakam. Ada tempat duduk, dinamakan makam. Maka hal itu dengan perbuatannya, dengan gapo Tuhan letak kita malam itu dengan diusahakan. Jadi pakak kita duduk tu
zahirnya kita usaha gitu, usaha ginilah buat amal ibadat, amal qiyamul lail, puasa sunat, semua tu zikrillah, semua tu usaha yang dinamakan usaha yang meletakkan kita kepada satu-satu makam atau satu-satu pakat. Ada pakat hak duk kita duk nak, hak kita duk rendunya ialah makam panah, dan makam baqa billah. Nah, jadi dua makam itulah kalau boleh insya-Allah kita minta pada hasil malam supaya dapat makam tu, sebab makam tu merupakan makam yang hebat, yang menentukan kedudukan kita akan datang di tempat yang molek, di tempat yang sempurna. Habis. Dan daripadanya ada lagi apa namanya ada lagi apa namanya tarikh yang dibagi kepada kita, ilmu yakin, iaitu ilmu yang kita menjadi kita percaya satu benda itu, iaitu ilmu yang hasil dengan dalil akal. Jadi ilmu yakin ini ialah ilmu yang kita nampak benarnya ilmu tu asaskan kita fikir dengan fikiran yang kita fikir secara biasa ni, kita nampak benda tu itulah dia panggil ilmu yakin. Mana kita yakin tu berasas kepada ilmu kita pelajari. Jadi tu peringkat keyakinan yang paling rendah. Ilmu yakin ni keyakinan yang paling rendah. Tu dia kalau mana kita yakin dengan ilmu tu dan kita tetap duduk itu, maka Tuhan akan kurniakan kepada kita ainul yakin. Ainul yakin iaitu pengetahuan yang hasil dengan dilihatnya. Hal ni Tuhan bagi kita lihatlah. Apa rahsia biasanya semasa kita ngatik tengah malam tu, dia bui seolah-olah kita ni antara tidur, antara jaga dengan tidur, ataupun dalam mimpi kita sesuatu rahsia, itulah dinamakan ainul yakin. Kenapa? Kerana kita boleh tengok. Tapi tengok pun tidak dengan cara sedar ni lah. Secara sedar tak sedar lah gitu. Dalam mimpi ke ataupun dalam kita ngatik tu, jadi antara khabar tak khabar. Lah gitu. Dan dengar daripadanya. Kalau kita ni banyak buat ibadat, banyak zikir, banyak apa nama ni, qiyamul lail, banyak puasa sunat dan sebagainya, ada Tuhan letak kepada kita hakul yakin. Hakul yakin mana keyakinan kita betul, nampak sungguh, tegas sungguh. Sebab apa? Sebab kita sudah pandang daripada sifat hamba. Tegas dah. Jadi apabila tak ada makhluk, maka nyatalah Allah. Jadi ni pasal kita ni duk nyata makhluk, tak ada lah Allah. Jadi kena nyata kena nyata Allah ni, kena hapuskan makhluk ni. Maknanya kena lenyapkan makhluk supaya nyatanya Allah. Lah gitulah. Sama ada dari segi namanya, dari segi perbuatannya, dari sifatnya, biar nyata Allah. Bila nyata Allah tu lah dipanggil hakul yakin. Dan kalau naik lagi, dia panggil kamalul yakin. Dan baka ia kekal dengan dia, dengan sifat tu. Kekal dia. Mana kekal tu bila sampai pada makam baqillah, maka kekal. Kekal dah sifat tu dan nyatalah kepada kita. Dan setengah daripadanya at-tamsu, iaitu hilang, yakni hapus segala tanda-tanda sekaliannya sesuatu pada sifat Allah Ta'ala.
Mana kita tak nampak lagi benda tu daripada makhluk, yang kita nyata ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iaitu satu bagai daripada pana. Ni pun mana termasuk dalam pana filah ya. Pana filah. Habis kat tu dulu. Nah, kita berhenti dulu untuk bicara supaya jelas sebab banyak istilah ni. Dan setengah daripada al-jam'u tu. Cuba baki ataupun cuba kita bicara supaya kita jelas ni. Banyak istilah ni. Jadi kita kena faham lah sebab apa dia nyata-nyata ke istilah ni supaya kita boleh faham. Kalau nyata sini penduduk kita muhabbah, nyata sini penduduk kita tahu, nyata sini penduduk kita ilmu yakin, nyata sini penduduk kita hal, nyata sini penduduk kita akal yakin, nyata sini penduduk kita kamalul yakin. Sebab semuanya ada tanda belaka. Cuba dicek dulu. Assalamualaikum cikgu. Saya. Nak minta huraikan kamalul yakin tu cikgu. Lebih sikit. Terima kasih. Kamal yakin ni maknanya nyata kepada kita ni tak ada dah makhluk, tak ada sungguh makhluk. Tak ada makhluk sungguh-sungguh. Bahkan diri kita pun kita tak nyata dah. Tak nyata makhluk. Dia nyata tilik lagu mana-mana pun nyata Allah. Jadi kalau sempurna itulah pada kamalul yakin. Sebab apa ada pada kita? Kita tengok kita tengok hayat. Hayat dia. Kita tengok ilmu dia. Tengok kandak dia. Mana kita ya? Kita tilik dia. Tak ada lah kita ya. Kalau tilik kita, tak ada lah dia ya. Jadi, gapo hak berlaku tu, hanya yang nyata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berkekalan benda tu, maka itulah dipanggil kamalul yakin. Mana keyakinan kita sempurna sungguh. Sebab apa? Sebab hak Tuhan kita nampak Tuhan, hak makhluk kita nampak makhluk. Jadi kita tilik kepada makhluk tu nampak gapo. Kalau nampak dia bergerak Tuhan. Kalau nampak tubuh dia tu. Dua lah. Nak nampak makhluk ke? Makhluk kan nampak kulit gapo tu daging tu. Tetapi lah nampak perbuatan Allah. Habis makhluk. Tak ada makhluk lah. Bila kita nyata, kita tengok. Comelnya dia. Comel lah telitah mari. Hak Tuhan. Tuhan buat comel tak comel ni. Tak ada lah makhluk ya. Jadi lah ni biar kekal dengan tidak ada makhluk tu sebab setiap benda, setiap hal yang berlaku kepada makhluk ni adalah menunjukkan kerjaan Tuhan, menunjukkan sifat Tuhan, menunjukkan nama Tuhan. Ngalah gitulah. Tu cikgu. Barulah duduk dalam kamalul yakin. Kalau dalam kamalul yakin tu cikgu, dia macam kita ni berkecek kira orang tu hadah lah cikgu. Lah letah mari tu dia akan kembali ke Tuhan selalu. Tak ada kita kecek kira tu tak ada. Dia kecek kiranya Tuhan, kecek kiranya Tuhan. Arah tu Rabbi bi Rabbi. Ya. Kalau kita rasa kita lagi, maknanya tak sampai kamalul yakin. Baru duduk ilmu yakin. Kalau kamalul yakin ni kita tak rasa dah balik kita. Tak ada. Dia kecek dia. Lagi. Adakah suasana ini Pak Nabi tu kan? Suasana ni dipanggil apa, muhabbah, muqarabah semua, haibah semua, ilmu yakin semua tadi. Boleh ke benda tu daripada peringkat aku yakin dia turun balik kepada peringkat rendah? Atau boleh benda tu? Dia gini, kata di ilmu yakin
ilmu yakin dia berubah-ubah. Bila siapa dihakul yakin, biasanya dia nak tetap dah, dia tak turun. Kalau dia kita dapat hakul yakin, kita ada lagu mana-mana pun kita boleh perhatikan. Tuhan nyata kita boleh perhatikan. Apa hakul yakin. Hak kita duk turun naik ni, ilmu yakin. Yakin segi ilmu. Tilik gitu ni, ya ke tak? Ya ke tak? Jadi, dari segi ilmu yakin adalah turun naik. Tapi bila sampai kepada hakul yakin, insya-Allah Tuhan akan angkat lagi kepada kamalul yakin. Itulah. Jadi kita minta supaya kita ni sampai kepada hakul yakin. Mana keyakinan yang sebenar. Yang sebenar mana nampak semua kejadian Nabi itu adalah kejadian Tuhan berlaku. Tengok kerja kita pun kejadian Tuhan berlaku. Jadi nyata lagi. Jadi dia tegak, dia ada hakul yakin. Cikgu, kalau hak duk ada macam hak duk ngajar kita secara gaib tu, dia duduk di mana? Maksudnya duduk di ainul yakin ke aku yakin. Dia duk ayat ke kita sama, gitu gini. Ada ngajar setiap masa, setiap ketika. Dia duduk. Tu ada ngajar setiap masa, setiap ketika tu sama ada guru yang mursyid ataupun diri kita, diri sebenar-benar diri kita. Lagi itulah. Lepas tu, situ tu ada duduk di antara ilmu yakin atau pergi kepada hakul yakin. Sebab Tuhan dia royak kita bukanlah ada suara, bukanlah ada huruf. Tetapi apabila dia nyata kepada kita, jadi reti dengan sendiri. Reti itu tidak menyalahi Al-Quran dan hadis. Tu orang yang dapat kepada hakul yakin ni maknanya tetap dah. Nampak cerah benar dah. Ada kata ya ke tak. Dia kata tu mesti adalah khayati. Dan mesti benda tu benar. Tak ada dah rasa zewah, tak ada dah. Benda tu yakin sungguh. Gitu. Tapi kalau dia ilmu yakin, kadang-kadang lucu juga. Kalau dah dia main dekat dengan ilmu yakin, ainul yakin kan. Dia nak pergi ke hakul yakin tu, lagu mana cara dia tu? Nak pergi ke hakul yakin biar kemah. Dah bukti, gapo bukti kita nak dia tunjuk belakang. Saat ni hak kecek gapo saat ni kan. Hak kecek hak gapo saat ni kan. Ya. Dan antara ilmu yakin dengan ainul yakin. Ya. Itu apa? Gitu. Tapi kita ada lagi masalahnya. Kita ada sedekah benar, tak ada kita ada. Kita cuba sini kena bahas ni. Ada kita lagi. Sebab ada kita lagi. Bila dia royak tu, dia royak ke kita lagi. Kita ada kita lagi. Tapi kadang-kadang dia nak pergi ke aku yakin tu, dia nak pergi lah. Maksudnya kadang-kadang tu, dia rasa bukan perbuatan ke, gapo berlaku bukan dia. Contohlah kita ambil tuku, ketuk tangan kita. Ketuk tu, biasa kalau dari segi biasa, dia akan sakit dia. Tapi yang sakit tu Allah yang bagi sakit. Tapi tak rasa sakit bila kata-kata tu. Terkena tu tak sakit sebab Allah tak nyatakan sakit. Bukan dia yang sakit. Gitu. Maksudnya dia nak pergi ke hakul yakin tu nak suruh kejap biar duduk situ. Tu. Bila kata Allah tu hakul yakin lagu tu. Lagu tu. Minta pada Tuhan Yang Maha supaya kita sampai situ. Beri pada sesiapa saja. Lagu tu. Mungkin demo boleh dulu. Mungkin orang tu boleh dulu. Lagu tu lah. Cikgu nak tanya sikit cikgu. Macam kita dengar lah kisah-kisah Wali Songo, sunan-sunan dulu ke. Ada sunan kali jaga apa semua. Dia kecek. Macam betul lah Allah tu tidak berjiran, tidak bergising. Tapi dia kecek Allah tekok anak Allah. Kan dari segi huraya dia dan kedudukannya duduk mana? Bila kita kecek anak Allah. Gitu. Kalau tu benda lah gitu. Kalau dari segi
pengajian tasawuf ni apabila siapa itu dia panggil kita ni sudah sampai kepada makam Pana dan makam Baqabillah. Jadi maknanya semua tu dia aku. Tak nak nyata ada balik kita ni. Situ. Dia macam kita kata Wali Songo gapo tu. Maka bila kita duduk di ma'rifah. Bila makam Baqabillah ni duduk di ma'rifah. Aku duduk di ma'rifah ni dia tubiklah benda lah gitu. Anallahu la ilaha illa ana. Ana anta. Tubiklah gitulah. Kerana kalau dia zikir kadang-kadang dia tubik akumu, ana anta lah. Maknanya bila tubik begitu makna aku tu adalah mu. Sama. Jadi akumu pun dia tubik aku lah zikir. Dia panggil zikir ma'rifah. Tu. Tapi tak boleh lah kita nak buat gitu. Dia benda tu adalah hidayah daripada Allah. Benda tu diri sendiri. Bukan kata kalau ni aku nak mengerti anallah. Tak boleh lah gitu. Pasal kita. Pasal kita nak mengerti. Waktu tu kita dah mengerti dah, kita ada kabarnya tak kabar dah, biar lah gitu. Tu biar lah gitu dia lah, bukan kita. Sebab bukan usaha kita, bukan kandak kita dah. Amin. Situ kata dah kandak Allah Ta'ala ke atas kita. Maka tak ada dalam kita. Dia ada Allah Ta'ala gitu. Maksudnya bila tu KTM tu tak kabar lah. Kabar tak kabar. Kabar tak kabar. Kita ngerti. Kabar tak kabar. Kalau tengok kabar tu kita ubah lah. Tengok tak kabar tak ada arah lah. Allah. Cikgu, kalau dia hilang cikgu kan? Sebab tu masa ngatik tu. Hilang gua mana ya? Ngatik. Hilang. Bukan jenis hilang. Lu tak ada senyap, tak ada gapo, tak ada titik, tak ada gapo dia hilang tu. Lepas tu kabar-kabar dia sebut ke apa? Kabar-kabar dia sebut ke apa? Kabar semula dia sebut hak kita ngatik tadi. Ada. Contoh la ilaha illallah atau dia tu orang lain. Kalau kita ngatik la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa tu? Tubik anallah. Dia benda lagi ni dia akan tubik lagi tu. Apabila kita sapa kepada peringkat tu. Tapi apabila kita sekolah ni kita duk ngatik la ilaha illallah. Kita letih dengan dia juga. Bentar kat lepas tu la ilaha illallah jugalah. Dia tak berubah lah. Jadi biasanya waktu akak ni kita boleh berubah. Jadi boleh berubah tidak kita. Kata kita boleh berubah. Jadi sedar-sedar berubah. Kalau fikir ke kita dah mula-mula la ilaha illallah. 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 Sama-sama tu Allah. Atau betul anak hak. Apa tu hak tidak kita sengaja. Maka bila tubik tu kita baru boleh kita nak zikir lagi tu. Pasal dia tubik dengan sendiri. Maka kita nak zikir akan datang, kita zikir nak tubik tu. Makna tu ada halih tu kita tu suruh zikir hak tu. Lagi tu je lah. Kalau tidak jangan balik. La ilaha illallah lah ngatik nak begitu. Tak boleh nak tukar ikut dia, tapi tak boleh kita buatnya la ni mulut kata la ilaha illallah secara lisan, secara mulut hatinya Allahu Allah. Allahu Allah. Napasnya Allahu. Kalau boleh 3 lapis tu alhamdulillah. Allahu maknanya tarik Allah subhanahu tu. Kalau masuk 3 tu akan kurnia lah dengan orang lain pula je kepada anggota lain pula. Alah gitu je lah. Jadi lo ni dia raya 3 tu lah dulu. Lepas tu akan datang dia akan itu dapat lah pula lagu mana apa nama ni mata kita, lagu mana apa nama ni telinga kita, des
seluruh anggota kita ni akan zikrillah. Gitu. Tetapi tidak kita lah. Kata semua zikir tidak kita. Sebab tu Nabi atau Rasul kita dia zikir sampai 9 lapis. Semua anggota 7 dia zikir, termasuk zikir rasio, dia termasuk zikir rasio dalam rasio. Jadi banyak zikir kita. Kalau gitu je lah. Tetapi benda-benda begini kalau kita waktu bik, orang syariat kata salah. Sedangkan ni ada di dalam hadis kudusi. Hadis kudusi lah banyak ya. Menunjukkan Nabi buat benda tu. Kalau gitu je lah.